والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, kelapangan dan yang lebih utama kekuatan dan kesabaran yang Allah Taala rezekikan dalam hati kita, membolehkan untuk terus kita melazimi majlis-majlis yang baik, majlis ilmu. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kebolehberadaan kita di tempat yang baik, melakukan sesuatu yang baik, bukanlah berlaku secara kebetulan, tetapi berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana kita berupaya untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia telah menulis skrip jalan cerita yang baik untuk kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya jalan cerita kita asyik baik saja, biasanya endingnya juga baik. Dan sekiranya jalan cerita hidup kita, skrip hidup kita banyak lompang dan cacat celahnya, takut-takut endingnya juga ending yang tidak baik. Sebab itu bila mana kita berupaya untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia telah menulis skrip yang baik kepada kita. Dan ketahuilah, Allah adalah penulis skrip yang terbaik. God is the best script writer. Sebab itu percaya dan yakinlah, segala ketentuan Allah untuk kita pasti ada kebaikan dan hikmahnya. Cuma kadang-kadang kita gagal untuk melihat hikmah ataupun pengajaran tersebut. Maka angkat tanganlah kepada Allah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah kerana gagal melihat hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tetapi jauh dalam hati aku yakin dan percaya pasti ada hikmah di sebaliknya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, suka saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan juga, sebenarnya kebolehan untuk berterima kasih kepada Allah pun bukanlah berlaku secara kebetulan. Ia juga adalah rezeki dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai di kalangan kita yang begitu banyak nikmat, tetapi tidak direzekikan keringanan lidah, kecenderungan hati untuk nak mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila lidah tuan-tuan, hati tuan-tuan mudah untuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasihlah juga kepada Allah, kerana itu adalah rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini hari pertama saya untuk memberi kuliah di sini. Mungkin sedikitlah untuk saya memperkenalkan diri saya, sebab kita kalau nak mengaji ni sekurang-kurangnya kenal sikit siapa, apa yang yang kita ambil ilmu dah daripadanya maksudnya. Tapi confirm tak sesat lah tuan-tuan sekalian. Saya berasal daripada Kedah, Darul Aman, bersekolah di Maktab Mahmud Al-Star. Sekalilah dengan Tuan Syekh Zainal Asri. Waktu saya masuk tingkatan 1, tapi dia dah tingkatan 6 dah. Kita orang panggil dia Pak Long pada waktu tu. Kemudian saya menyambung pelajaran saya di International Islamic University UIA dalam bidang fiqh. Kemudian selepas tu saya menyambung pelajaran saya di Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTEC di bawah kendalian Syed Naqib Al-Attas dalam bidang psikologi Islam, kaunseling dan juga psikoterapi. Itu lebih kurang latar belakang background pendidikan saya. Saya berasal daripada Kedah dan tinggal sekarang di Bandar Sarjana Utama. Bandar Sarjana Utama. Kalau diizinkan oleh Allah, jika saya terus untuk memberi kuliah, saya akan membawa topik lebih kepada psikologi Islam, insya-Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian,
InsyaAllah next kita kalau ada kesempatan kita boleh pakai, sebab saya sediakan biasanya saya pakai LCD PowerPoint. Jadi kalau tuan-tuan boleh ikut sekali, jadi kalau tuan-tuan boleh dengar, boleh lihat, pastinya dia akan lebih berkesan insyaAllah. Mungkin kita ada masalah sikit hari ini, mungkin next kita akan cuba kalau kita dapat. Kalau tak ada pun tak apalah, maksudnya janji matlamat kita sampai maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak bawa tuan-tuan untuk kenal siapa hakikat diri kita yang sebenarnya. Awak ustaz, kita orang tak kenal ke ustaz diri kita orang sebenarnya? Tak, tuan-tuan kenal. Kalau saya tanya tuan-tuan sekalian, siapa diri tuan-tuan? Tuan-tuan akan sebut nama, tuan-tuan sebut kita ni manusia dan sebagainya. Ya betul tuan-tuan sekalian, tapi hakikatnya saya nak bawa tuan-tuan kenal akan hakikat diri kita. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, ibaratlah kalau kita tak kenal kucing. Kita tak kenal kucing, walaupun contoh ni agak bodoh, stupid, tapi nak bagi faham. Kalau kita tak kenal kucing, tiba-tiba dia datang, makhluk haiwan ni datang rumah kita, kita cuba nak membahagiakan kucing ni, kita tak kenal dia, kita rasa apa yang terbaik untuk kita bagi kepada dia. Sekarang musim durian musang king, kita pun belilah hak durian mahal tu, bagi kat kucing. Kucing tengok lipok tengok kita, bahlul tuan aku ni kan. Manalah aku nak makan durian musang king kan. Ini bukan makanan aku maksudnya. Sebab apa? Sebab kita tak kenal akan hakikat kucing tersebut. Jadi bila kita tak kenal, maka kita buat pelbagai assumption, pelbagai andaian untuk nak membahagiakan kucing itu. Begitu juga dengan diri kita. Kadang-kadang kita gagal untuk mengenal hakikat diri kita, maka pada ketika itu kita berbuat beberapa andaian. Yang inilah yang membahagiakan aku. Maka kita buat andaian bahawa harta membahagiakan kita. Tetapi bila kita dapat harta, akhirnya kita buat kesimpulan, tak, harta bukan jaminan kepada kebahagiaan. Ramai yang orang bila mana miskin dia bahagia, tapi bila Allah Ta'ala uji dengan harta, akhirnya runtuh rumah tangga dia tuan-tuan sekalian. Harta bukan jaminan kepada kebahagiaan. Jadi apa lagi? Ustaz, kedudukan aku ustaz membahagiakan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, kedudukan kalau kita anggap sebagai membahagiakan, bila kita dapat kedudukan, kita pastinya akan rasa bahawasanya kedudukan bukanlah jaminan kepada kebahagiaan. Tengah malam pukul 12, pukul 1 orang ketuk pintu rumah kita, orang telefon kita, kita tak dapat bersama keluarga, sekali-sekala aja bersama keluarga. Akhirnya kita buat kesimpulan, kedudukan bukanlah jaminan kepada kebahagiaan. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Oh, mungkin rupa paras yang cantik. Kita buat, aku ada handsome, aku cantik misalnya. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang dengan rupa yang cantik, rupa paras yang cantik, muka yang cantik, kadang-kadang berkahwin sebulan, 100 hari, 200 hari, 2 tahun, 3 tahun, sebagainya tuan-tuan sekalian. Akhirnya kita buat kesimpulan, rupa paras yang cantik bukanlah jaminan kepada kebahagiaan. Kenapa kita perlu buat andaian semua ini? Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak kenal akan hakikat diri kita yang sebenarnya. Siapa kita? Kalau kita kenal, kita tak perlu membuat apa-apa andaian. Kita pergi terus kepada perkara-perkara yang sebenarnya membahagiakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi nak kenal kita ni, macam mana nak kenal? Kalau orang tanya, what is the source of knowledge? Apa sumber ilmu untuk nak kenal diri kita? Iaitu tuan-tuan dan puan sekalian, sumber ilmu yang pertama adalah panca indera. Sumber ilmu yang pertama adalah panca indera, 5 senses, 5 panca indera, mata, telinga, sentuh, lidah dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, nak kenal manusia, guna mata, membaca, melihat dan sebagainya, panca indera. Yang kedua, bila dah tengok semua, sentuh semua, lihat semua, yang kedua, sumber ilmu yang kedua iaitu akal fikiran. Masuk dalam otak kita, berfikir, merenung tuan-tuan sekalian. Ni dua sumber ilmu. Dua sumber ilmu inilah yang menjadi the source of knowledge for science. Dua sumber ilmu inilah yang menjadi sumber ilmu kepada sains. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tunjuk betapa terhadnya dua sumber ilmu ini yang menjadi asas dan panduan kepada sumber ilmu bagi sains. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada zaman keagungan Islam,
Pada waktu itu di bawah pemerintahan kerajaan Nizamul Mulk, Baghdad berada di kemuncak keagungan pada waktu itu, tuan-tuan sekalian. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia memegang tampuk tertinggi dalam bidang akademik. Kalau kita kata sekarang sebagai kalau UIA kita panggil timbalan rektor, sebab rektor biasanya tuan-tuan sekalian apa menteri yang pegang timbalan rektor ni orang akademik lah. Jadi Imam Ghazali ni dia memegang tampuk yang tertinggi dalam bidang akademik. Dalam arti kata ilmu matematik dia, sains dia hebat, falsafah dia hebat, matematik dia hebat, semua hebat. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, satu hari dia berasa kosong dalam jiwa dia. Dia rasa macam tak ada apa dalam jiwa dia. Akhirnya dia balik, dia berbaring, tuan-tuan sekalian, berlaku yang kita panggil sebagai konflik dalaman, internal monolog dalaman. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah rasa tak kadang-kadang ada benda, beberapa suara bergaduh dalam diri kita, dan pergaduhan tersebut akan menentukan tingkah laku kita, tuan-tuan sekalian. Saya pernah sekali, tuan-tuan sekalian, balik lewat masuk sarjana utama, isteri call, abang beli apa-apa sarapan besok. Dia, tuan-tuan sekalian, balik sampai sarjana utama pukul 10, pasar raya dah tutup, kedai dah tutup. Yang masih buka iaitu Maidin, franchise of Maidin, dia masih buka. Bila saya pergi tu, tuan-tuan sekalian, saya tengok kan pukul 10, mana ada kereta dah, parking banyak kosong. Cuma di hujung ada satu, selang 2 petak parking, ada lagi satu parking, yang lain kosong. Jadi bila saya sampai tu, saya nak parking, saya masuk tengah-tengah, tuan-tuan sekalian, ni satu parking kereta ada kosong, 2 petak, satu lagi ada kereta. Saya masuk ambil dua-dua petak parking tu kan, saya masuk tengah-tengah. Jadi saya pakai dua-dua kotak. Jadi bila saya nak keluar tu, saya nak kunci pintu, tuan-tuan sekalian, saya berjalan nak masuk Maidin, saya terhenti. Ada benda bergaduh dalam diri saya. Satu suara kata, Latif, this is not a proper parking. Satu suara lagi kata, this is proper, ini proper. Bergaduh, saya tak boleh bergerak sebab tak ada keputusan. Pergaduhan tersebut yang berlaku dalam diri saya, monolog, konflik dalaman, tuan-tuan sekalian. Jadi yang kata proper, dia bagi hujah dia proper sebab kenapa? Don't complicate matters. Jangan susahkan keadaan. Kenapa nak berebut petak parking? Waktu ni parking banyak. Kalau orang nak parking lah tak lain. Kenapa nak susah-susahkan kan? Yang proper parking kata, yang tak proper kata tak boleh. Parking mesti dalam kotak. Tuan-tuan sekalian, akhirnya nampaknya hujah yang mengatakan jangan menyusahkan keadaan, nampaknya hujah dia kuat. Maksudnya you can continue with that parking. Kamu boleh teruskan dengan parking tersebut. Tapi bila saya nak masuk Maidin, Rasulullah datang. Ustaz, sesat ke Ustaz? Macam mana Rasulullah datang kat Ustaz pula? Tak, maksudnya saya teringat Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ingat Nabi, insya-Allah tuan-tuan akan membuat keputusan yang terbaik. Nabi senang dia cakap kat saya, Latif, tolong parking kereta elok-elok boleh tak? Saya pun patah balik, masuk dalam kereta, start enjin, parking elok-elok. Senang, tuan-tuan sekalian. Kalau ada Nabi, suami ada Nabi, isteri ada Nabi, insya-Allah wonderful. Orang putih kata awesome maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya nak balik kepada monolog Imam Ghazali tadi. Dia balik, tuan-tuan sekalian, dia berbaring, akhirnya berlaku konflik dalaman dalam diri dia. Bergaduh antara apa? Beberapa suara. Satu suara mewakili panca indera. Saya nak tunjuk, jangan bergantung sepenuhnya kepada panca indera. Panca indera apa? Mata, telinga. Panca indera dia kata, akulah sumber ilmu yang paling utama, paling asas. Tanpa aku tak ada ilmu. Akhirnya panca indera dia rasa dia hebat, dia sombong. Tiba-tiba terdengar suara kedua. Suara kedua mewakili akal. Akal kata apa? Wahai panca indera, jangan kau angkuh, jangan kau sombong. Memang kau penting, tetapi tidak semua ilmu yang kau beri benar belaka. Panca indera kata apa? Can you prove it? Boleh kau buktikan? Maksudnya panca indera minta bukti kepada akal. Akal senang. Okey, kamu nak bukti? Lihat bulan. Mata tengok bulan. So what? Berapa saiz bulan?
Akal tanya panca indera, berapa saiz bulan? Mata tuan-tuan sekalian tengok bulan kan, letak duit 20 sen, hilang bulan kan? Letak duit 20 sen, bulan hilang. Akal tanya panca indera, tanya mata, adakah saiz bulan sebesar duit 20 sen? Mata kata tidak. Akal kata, who told you? Siapa bagi tahu kat engkau? Senyap panca indera. Akal kata, I told you. Akal yang bagi tahu. Ambil pen, mata tengok masuk dalam air, bengkok dah. Does it bend? Adakah dia bengkok? Mata kata bengkok. Akal tanya, bengkok tak? Mata kata tak. Who told you? Siapa bagi tahu kat engkau kata tak bengkok? Akal kata, I told you. Maksudnya senyap terus panca indera. Tengok tuan-tuan sekalian, berapa terhadnya panca indera. Akhirnya tuan-tuan sekalian, akal menjadi sombong. Tengok, aku yang bagi tahu yang benar dan salah. Kau kena dengar cakap aku. Akal jadi sombong tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba terdengar suara ketiga. Suara ketiga ni tuan-tuan sekalian, dia kata kepada akal, akal, walaupun engkau berjaya merendah-rendahkan panca indera, tapi tak semua ilmu yang kau bawa benar belaka. Terkejut. Tadi akal berjaya merendahkan panca indera, sekarang ada satu suara lagi yang merendahkan akal. Akal kata kepada suara tadi, can you prove it? Boleh engkau buktikan tak? Nak bukti. Akhirnya suara tadi kata, cuba tengok dalam mimpi, tuan-tuan sekalian. Dalam mimpi, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buat kajian kan, bila kita tidur sampai tahap tidur REM, yang tidur nyenyak itu, ketika kita bermimpi, kalau kabel disambungkan kepada skrin komputer untuk kajian, waktu itu akal is very active. Akal is very active. Kita rasa macam kita mimpi itu benar, tuan-tuan sekalian. Macam benar, real, tuan-tuan sekalian. I have a dream. Saya pernah mimpi. Satu mimpi, tuan-tuan sekalian, saya jumpa harta karun, tuan-tuan sekalian. Saya jumpa harta karun dalam mimpi. Peluang terbaik untuk saya jadi kaya, tuan-tuan sekalian. Saya tahu bila saya jaga nanti hilang peti ni. Jadi dalam duk mimpi tu saya fikir, cepat Latif, cepat sebelum kau terjaga. Sebab kalau kau terjaga nanti peti ni akan hilang. Fikir sesuatu. Tuan-tuan sekalian, saya fikir macam mana nak buat ni? Macam sebelum saya jaga nanti hilang. Oh, saya kata nanti bila jaga peti ni akan hilang. Apa kata saya ambil sikit, saya letak bawah bantai, supaya bila dalam peti hilang, hak bawah bantai ada. Ui, the best idea. Saya pun buka peti, ya Allah, kalau saya dapat saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Banyak sungguh, tuan-tuan sekalian kan? Akhirnya saya ambil sikit, saya letak bawah bantai. Saya menanti-nanti saat terjaga. Saya pun terjaga, tuan-tuan sekalian. Confirm peti hilang, tuan-tuan sekalian. Saya tengok bawah bantai, tak ada juga. Tak ada juga, tuan-tuan sekalian. Walaupun akal begitu percaya, tetapi akhirnya akal juga tertipu, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi kata, when you die, you wake up from your dreams. Bila kamu mati, kamu terbangun daripada mimpi. Kamu baru tahu yang mana permata dan yang mana kaca, yang mana batu dan yang mana mutiara, tuan-tuan sekalian. Tapi sudah terlewat, tuan-tuan sekalian. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, akal juga merasai kelemahan dia. Kadang-kadang kita rasa itu benar, tetapi sebenarnya kita tertipu. Kita tak sampai kepada hakikatnya. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali melepaskan jawatannya. Akhirnya dia pergi mencari suara yang ketiga itu. Suara yang ketiga itu apa? Iaitu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Imam Ghazali menjadi seorang sufi. Dia mendapat ilmu, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil sebagai ilmu ladunni, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut macam tu, apa dia sumber ilmu? Iaitu yang pertama panca indera, yang kedua akal, dan yang ketiga wahyu. Adakah ilmu yang datang daripada panca indera benar? Ya, benar. Adakah ilmu yang datang daripada akal benar? Ya, benar. Tetapi dalam ruang lingkup keterbatasan dan kemampuannya saja. Jangan pergi lebih. Don't go beyond its limit. Maksudnya akal tak boleh sampai benda-benda akhirat. Akal tak boleh sampai benda-benda ghaib.
pada waktu itu akal memerlukan satu sumber ilmu yang lain, iaitu yang kita panggil sebagai wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut tadi sumber sains iaitu akal dan panca indera. Psikologi, tuan-tuan sekalian, bidang saya psikologi. Psikologi ni barat lah, dia nak jadi sains. Bila dia nak jadi sains, dia telah melakukan satu kesilapan yang besar bila mana psikologi membuang ruh daripada manusia. Sebab sains tidak boleh mengkaji ruh, sains tidak boleh nak eksperimen, nak observe ruh, maka ruh dibuang daripada psikologi yang mengkaji tentang manusia. Kalau tuan-tuan tengok takrif psikologi apa? Psikologi is a combination of two words, psyche and logos. Psikologi gabungan dua perkataan. Yang pertama psyche, iaitu roh. Yang kedua logos, iaitu sains. Literally, psychology is the science of the ruh, iaitu sains tentang roh. Sebab itu dalam bahasa Arab kita panggil ilmu nafsi, ilmu jiwa. Tuan-tuan dan puan sekalian, dengan sebab psikologi nak jadi sains, maka akhirnya dia buang roh. Tuan-tuan pergi library, cari definisi psikologi, tuan-tuan tak jumpa literal definition. Di segi istilah tuan-tuan tak akan jumpa takrif. Tuan-tuan akan jumpa hanya technical saja definisi, iaitu the science that study human behavior and mental processes. Sains yang mengkaji tingkah laku dan proses mental. Sebab itu saja yang mampu dicapai oleh sains. Akhirnya ruh dibuang daripada manusia, jatuhlah martabat manusia daripada makhluk yang mulia menjadi sekadar seperti haiwan sahaja, tuan-tuan sekalian. Akhirnya eksperimen dibuat ke atas tikus, ke atas monyet, ke atas burung, dan akhirnya diterjemahkan, diimplementkan ke atas diri manusia. Sebab apa? Sebab itu saja kemampuan sains, iaitu akal dan panca indera. Haiwan senang. Tuan-tuan nak faham haiwan, senang aja. Haiwan, dia punya prinsip dia SR principle. SR principle. Ustaz, apa SR principle? Stimulus respond. Stimulus respond. Tuan-tuan bagi kucing gembira, dia gembira. Tuan-tuan bagi kucing sedih, sedih lah. Tuan-tuan bagi kucing marah, marah lah. Sebab haiwan stimulus respond. Sebab itu kalau tuan-tuan kan, saya tanya, kenapa marah ni? Ustaz, dia yang bagi saya marah. Oh, stimulus respond. Itu basic level of animal. Jangan kata macam ni, jangan kalau marah jangan kata orang, jangan salahkan orang. You are in control of your anger. Kita yang kontrol emosi kita. Kita apa Ustaz? Kita STR, stimulus, thinking and respond. Kita yang kontrol. Maksudnya kalau orang bagi kita marah, kita kata pagi kan, dia bagi kita marah waktu pagi, sekejap saya nak balik mandi dulu. Mandi dulu, perkena kopi O dulu, nasi lemak dulu. Nanti petang nanti saya bagi respon. Ikut suka saya nak marah ke tak nak marah. I'm the one who decide. Maksudnya kita yang buat keputusan. Kita bukan SR. There is a big gap between S and R. Di sana ada jarak yang luas antara stimulus dan respon. Maksudnya kita yang buat keputusan. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, jangan salahkan orang lain. Kita sebenarnya yang mengawal emosi kita. Kita yang berkuasa ke atas emosi kita. Saya kadang-kadang saya masuk kelas, saya kata, my dear student, today is my no anger day. Hari ini hari tanpa marah ustaz. Kamu nak buat apa kamu buat saya tak marah hari ni. Mereka nak buat apa, mereka nak bising ke, mereka nak keluar apa, saya tak marah. Sebab I'm the one who control my emotion. Saya yang kawal emosi saya, bukan environment yang kawal emosi kita. Kita yang kawal. Ni yang dipanggil sebagai inside out. In Islam, the principle is inside out, not outside in. Inside out maksudnya daripada dalam keluar, bukannya daripada luar ke dalam. Tuan-tuan sekalian,
Kan? Ada orang, kenapa gembira sangat ni? Ustaz, cuaca cerah Ustaz. Oh, dia emosi ditentukan oleh cuaca. Kenapa sedih ni? Cuaca mendung Ustaz. Oh, jenuh macam tu, sekejap mendung, sekejap cerah, emosi dia berubah, sekejap sedih, sekejap gembira, sekejap sedih, sekejap gembira. Saya bagi tahu dia, why not you bring your own weather? Kenapa tak bawa cuaca sendiri? Kan? Biar di luar sana bagaimanapun, di dalam tetap cerah. Maksudnya, kita yang kontrol emosi kita, bukan di sana tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok kan, ketika Nabi duduk dalam gua Sur dengan sahabat setia dia Abu Bakar, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok ancaman sama tentera-tentera panglima Quraisy semua yang hebat bersenjata. Tuan-tuan sekalian, dalam gua ada 2 orang. Dalam gua ada 2 orang dengan ancaman yang sama, tetapi emosi berbeza. Emosi berbeza. Abu Bakar bimbang, Nabi tenang. Kenapa? Kenapa tak emosi sama? Sedangkan ancaman sama. Itu saya kata inside out, bukannya outside in, tuan-tuan sekalian. Abu Bakar, ya tuan-tuan sekalian, sebab dengan tahap ilmu dia, ya Rasulullah, kalau dia orang nampak kita, habislah kita ya Rasulullah. Dia timbul bimbang. Perception, and perception is based on knowledge. Ilmu Abu Bakar setahap itu maksudnya. Dan ilmu itu menentukan persepsi, and perception will determine emotion. Persepsi akan menentukan emosi, and emosi will determine action. Dan emosi akan menentukan tingkah laku. At the end it goes back to knowledge, iaitu ilmu kita, tuan-tuan sekalian. Jadi ilmu Abu Bakar begitu. Kalau dia orang nampak kita, habis kita. Habislah kita. Tapi tuan-tuan sekalian, Rasulullah ilmu dia lebih mendalam. Kenapa? La takhaf wa la tahzan. Kenapa engkau takut? Kita bukan berdua, kita bertiga. Rasulullah nampak kita bukan berdua, kita bertiga. Yang satu lagi iaitu Allah. Dia yang berkuasa, dia yang suruh kita berhenti kat sini. Bukan kita saja nak berhenti. This is the script. Ini perjalanan jalan cerita dia. Kita diarah berhenti di sini. Mereka di luar, dia semua di bawah arahan dia, pengaruh dia. Dia yang memberi kuasa kepada mereka. Why you are afraid? Kenapa kau takut? Maksudnya, tuan-tuan sekalian, kan? Itu ilmu Nabi, tuan-tuan sekalian. Akhirnya, dengan sebab ilmu berbeza menghasilkan persepsi yang berbeza, menghasilkan emosi yang berbeza, menghasilkan tindakan yang berbeza, tuan-tuan sekalian. Akhirnya perbezaan itu bukan ditentukan oleh luaran, tetapi ditentukan oleh dalaman, iaitu iman, kepercayaan dan ilmu yang terdapat dalam diri kita, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi sumber ilmu yang paling benar apa dia? Kita boleh ambil daripada panca indera, boleh ambil daripada akal, boleh. Tapi yang paling benar, ilmu yang paling benar adalah wahyu. Sudah pastinya, tidak syak lagi, ilmu yang paling benar adalah wahyu. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan kita lawankan wahyu dengan akal. Islam tidak pernah menyuruh kita melawankan antara wahyu dengan akal. Yang mana lebih penting, akalkah wahyu? Tuan-tuan, kalau orang tanya macam ni biasanya barat punya mentaliti, dualism, kita panggil dualism. Dia pisahkan, dia punya cara bercakap dia either or. Which one is more important? Either this or that. Maksudnya either reason or Quran. Yang mana lebih utama, yang mana lebih penting, Quran ke akal? Dua-dua penting. Kenapa nak lawankan kedua-duanya? Dua-dua penting, tuan-tuan sekalian. Al-Quran tanpa akal tak ada makna. Al-Quran tanpa akal tak ada makna. Seseorang kalau dia bunuh pun, tuan-tuan sekalian, dia tak ada akal, dia tak ada taklif. Maksudnya akal is very important. Syarat nak sah ibadat mesti berakal. Maksudnya akal penting. Bila akal ada, barulah wahyu akan bermakna. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau berlaku konflik antara kedua-duanya, yang mana lebih penting dan utama? Pastinya wahyu. Sebab akal dan panca indera tidak sampai untuk memahami apa yang disampaikan oleh
oleh wahyu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa wahyu sumber ilmu yang paling benar? Kenapa, kalau orang tanya, kenapa wahyu sumber ilmu yang paling benar? Saya bagi contoh Avanza. Avanza ni, tuan-tuan sekalian, adalah kereta yang dikeluarkan oleh Toyota. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kalau pakai kereta Avanza, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak servis, bawalah ke Toyota Service Center. Bila tuan-tuan beli, Toyota tahu kamu banyak benda tak tahu tentang kereta ni, maka Toyota provide manual untuk kita operate, maintain kita punya kereta. Janganlah duk buat manual sendiri, pandai-pandai buat manual pula kan. Toyota tahu kamu tak tahu banyak benda, ikut manual yang aku bagi ni, ikut. Tuan-tuan sekalian, kita siapa? Siapa cipta kita? Kita diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala tahu. You do not know many things about yourself. Engkau tak tahu banyak benda tentang diri engkau, maka Allah Ta'ala bagi manual untuk kita operate, untuk kita maintain diri kita. Jangan buat manual sendiri. Ni tempat minyak hitam, pibuh minyak masak. Tunggu lah tuan-tuan, memang dia berjalan jugalah tuan-tuan. Tapi kalau pandai-pandai buat manual sendiri, tuan-tuan sekalian, tunggu lah. It is a matter of time. Maksudnya tunggu masa. Begitu juga tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala dah bagi manual, elok-elok dah, you must follow this. Maksudnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Tapi tak, akhirnya kita rasa kita lebih bijak daripada Allah. Kita mencipta manual kita sendiri. Bila kita cipta manual kita sendiri, tuan-tuan sekalian, maka pada kita itu banyaklah kelemahan-kelemahan, sebab tahap kita tak sampai seperti mana ilmu yang ada pada pencipta yang bersifat dengan al-alim, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baik Ustaz, kalau kereta Ustaz, Ustaz katakan kalau ikut manual, kalau kita tak tahu nak buat macam mana, kita nak buat pergi mana Ustaz? Pergi workshop lah kan, pergi workshop, suruh yang pakar buat. Kalau diri kita Ustaz, kita nak pergi workshop mana kan? Diri kita, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tahu, kamu tak tahu, tak faham, maka Allah Ta'ala utuskan seorang model untuk kamu ikut. The best model, sempurna tuan-tuan sekalian, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi, tuan-tuan sekalian, insya-Allah selamat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya ulang lagi, kalau tuan-tuan ada Nabi, tuan-tuan sekalian, di sebelah tuan-tuan, insya-Allah watak dan tingkah laku tuan-tuan akan menjadi sangat-sangat hebat. Saya kalau nak buat apa-apa, tuan-tuan sekalian, bayang Nabi sebelah depan rumah saya tu ada padang kan, ada padang, orang duduk jogging. Tiba-tiba ada couple, 2 orang kan, budak-budak sekolah couple kan. Jadi orang yang kadang jogging ni, dia jogging biasa. Saya bila jogging ni, saya rasa kalau Nabi duduk sebelah, Nabi kata, Latif, what have, maksudnya apa yang kamu kena buat ni mungkar, apa yang kamu kena buat kan. Jadi bila Nabi cakap itu kan, macam mana ni kena buat sesuatu kan, maksud cara hikmah Latif, buat cara hikmah. Jadi saya pun jalan jogging-jogging sampai kat di sini tengok adik-adik ramai di sini, kita tak galakkan, kita tak boleh berkapa macam ni, kita tak nak jadi contoh dan tauladan yang tak baik kepada anak-anak di sini. Boleh tak anak beredar daripada sini? Saya jogging lagi dalam hati, pergilah kan, pergilah kan. Dia tak pergi kok kan. Nabi datang lagi, itu sajakah yang terbaik yang kau boleh buat Latif? Nabi kata, itu sajakah yang terbaik yang kau boleh buat? Maksudnya, uish, kena buat lagi, tak boleh pejam mata macam tu je. Akhirnya bila saya sampai, saya kata, ni beredar segera. Tadi Acik dah cakap dah, kalau tak beredar juga Acik kau rela. Bila dengar rela, hepa bungkus lagi. Tuan-tuan sekalian, akhirnya start naik motor, pergi lah tuan-tuan sekalian. Agak-agak Nabi kata, Latif, ikut mereka Latif, ikut mereka. Saya rasa tak kot noh. Setakat tu lah saya mampu nak buat. Taklah sampai kena ikut pula mereka pergi mana, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sikitlah kita mungkin dapat pada hari ini, iaitu kita nak kenal siapa diri kita, tuan-tuan sekalian. Siapa kita? Kalau orang tanya kan, siapa kita? Kita
adalah insan. Yes, kita adalah insan. Insan ni apa tuan-tuan sekalian? Insan ni apa? Insan yang menurut Ibnu Abbas, dia berasal daripada perkataan nisyan. Nisyan maksudnya lupa. Man by nature is not free from mistake and forgetfulness. Manusia secara fitrahnya tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan juga lupa. Tapi jangan abuse ya. Tuan-tuan jangan abuse ni. Bila buat salah, alah ustaz, manusia kan lupa. Nak kena tu. Kan kadang orang dia salah gunakan tu. Kan dia kata fitrahnya manusia itu pelupa, dia pun buat alasan. Buat salah dia kata lupa. Sekali tak apa, 2 kali tak apa, 3 kali tak boleh tuan-tuan sekalian. Jadi kisah kita ni insan. Siapa kita? Insan. Terdiri kita ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok pada diri tuan-tuan, ada 2 komponen. Macam kereta pula. Pada diri tuan-tuan ada 2 komponen. Tuan-tuan tengok. Iaitu yang pertama kita panggil jasad. Satu jasad dan satu lagi kita panggil roh. Jasad campur roh jadi insan. Sebab jasad tanpa roh bukan insan. Jasad tanpa roh kita panggil apa? Nak bagi laluan kepada azan ke tak? Teruskan macam mana? Azan Kita bagi laluan untuk azan insya sekejap. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi. Jadi jasad tanpa ruh bukan insan. Kita panggil apa? Kita panggil mayat. Janganlah bila duduk mayat di depan ni kita, wahai insan, dia buka mata, bukanlah. Kan tuan sekalian, sebab apa? Dia dah jadi mayat maksudnya. Dia bukan lagi insan. Ruh tanpa jasad kita panggil apa? Jasad tanpa ruh kita panggil mayat. Ruh tanpa jasad kita panggil apa? Hantu. Ni mesti suka tengok filem hantu. Kan? Tuan-tuan sekalian, ruh tanpa jasad kita panggil ruh. Ruh tanpa jasad ruh. Hantu lain. Hantu jin. Jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Jadi kita ni daripada apa nanti saya akan bagi tahu. Ruh diciptakan daripada apa nanti kita akan bagi tahu. Jadi jasad campur ruh jadi insan. Kalau saya buang campur, saya letak tolak, jasad tolak ruh, jadi apa? Itulah takrif kematian. Matilah seorang hamba bila berpisahnya antara ruh dan jasad maksudnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, pisah ruh dengan jasad maka matilah. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, saya nak pisah sekejap. Saya nak tengok ciri-ciri jasad yang ada pada kita ni. Tuan-tuan tengok, yang tuan-tuan nampak ni jasad. Nanti kita nak tengok apa ciri-ciri jasad. Okey. Jasad, ciri jasad yang pertama, hakikat dia daripada tanah. Jasad kita asal daripada tanah maksudnya. Siapa yang jasad dia daripada emas? Ada tak? Kenapa ustaz tanya? Ustaz nak bawa pergi pajak gadai Ar-Rohnu Yapim. Tak ada. Siapa isteri-isteri yang jasad daripada emas, kaya suami dia kan? Jasad daripada tanah, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan pergi cek dengan doktor tak? Jasad kita ni, dia punya raw material dia, bahan mentah dia sebiji macam jasad haiwan. Sebab itu setengah organ haiwan kita boleh guna untuk manusia. Jasad kita ni, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah tengok anjing kena langgar? Anjing kena langgar, tuan-tuan sekalian, terpelanting tepi jalan. Kalau tengah jalan habis. Kalau terpelanting tepi jalan, bandaran tak angkat, esok ada lagi, apa jadi? Dia kembung, dia pecah, berulat, tuan-tuan sekalian, busuk. Jasad kita sebiji macam tu tuan-tuan sekalian. Ustaz tak pernah tengok pun ustaz. Nak tengok apa? 6 kaki bawah tanah. Cut, biar kat atas. Tuan-tuan sekalian, biar kat atas tanah. Jadi macam itulah, tapi tak nampak sebab 6 kaki bawah tanah. Jasad kita jadi apa tuan-tuan sekalian? Jasad kita jadi apa?
tahi ulat. Dalam bahasa Inggeris, the shit of maggot. Ulat tu kita panggil maggot, bukan nugget. Nugget lain, maggot. Tuan-tuan, jijik ulat tu, tuan-tuan. Saya pergi ceramah kat Masjid UIA. Lepas ceramah, budak Canada datang. Ustaz, in Canada, if you mention the word maggot, people will open their eyes and raise their head. Orang akan buka mata, angkat kepala. Saya tanya, kenapa? Why? Because the word maggot is very disgusting. Pekat ulat itu sangat menjijikkan. Ustaz cakap apa dalam masjid ni? Saya kata, brother, I'm not talking about maggot, which is disgusting. I'm talking about the shit of maggot, which is more disgusting than the maggot itself. Saya bukan cakap tentang ulat yang jijik itu. Saya bercakap tentang tai ulat yang sepatutnya lebih jijik daripada ulat. Itu jasad kita. Okey tak, Ustaz? Jadi tai ulat okey? Tanya Ustaz, macamlah ada pilihan. Ustaz, waktu QZ Asia jatuh kat Indonesia, penduduk sekitar pantai tu tak makan ikan. Kenapa dia orang tak makan ikan? Sebab jasad dia orang menjadi tahi ikan. Ikan makan. Tuan-tuan sekalian, yang mana lebih baik? Tai ulat kata ikan? Sama je. Hakikat dia sama. Ni jasad kita ni masuk dalam tanah, itu dia punya perjalanan dia. Tuan-tuan sekalian, hebat macam mana pun akan menjadi makanan-makanan ulat, tuan-tuan sekalian. Dalam tanah. Itu hakikat kita, jasad kita daripada tanah. Yang seterusnya, bila masuk dalam tanah 6 bulan. 5 bulan, tuan-tuan sekalian, buka balik. Ada apa? Kita panggil perishable, hancur musnah. Ada apa? Biasa ada tulang, rambut, apa lagi? Gigi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tulang tu sebab ulat tak tahu nak buat sup. Kalau dia tahu buat sup lah, ni macam ada korban ni, pencah pula, tuan-tuan sekalian, habis saja, tuan-tuan sekalian. Dia tak tahu lah, dia makan lambat sikit lah, nak hancur, tuan-tuan sekalian lah. Lambat sikit, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, akhirnya semua hancur musnah, tuan-tuan sekalian. Ustaz, baru-baru ni Ustaz, ada seorang budak Mahatafiz, dia meninggal, kemudian kuburnya digali semula, tak ada sentuh, jasadnya masih elok. Tadi Ustaz katakan bila masuk dalam tanah dia akan hancur musnah, akan menjadi makanan ulat. Kenapa jasad adik ni masih elok? Kalau orang tanya kan, kenapa jasad adik ni masih elok? Senang ya jawapan dia. Jawapan dia, all rule have exemption. Semua peraturan ada pengecualian. Kes adik ni kes pengecualian. Tapi kalau yang normal habis, tuan-tuan sekalian. Maksudnya kes keistimewaan. Itu jawapan dia maksudnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hancur musnah. Apa lagi ciri-ciri jasad, tuan-tuan sekalian? Jasad, tuan-tuan sekalian, berubah-ubah. Muda jadi tua. Pipi yang tegang akan jadi kendur, tuan-tuan sekalian. Siapa yang pipi dia sampai ketua duk tegang juga, that's not original. Itu bukan yang original punya. Tuan-tuan sekalian, mungkin ada black magic ataupun unsur-unsur lah lain, tuan-tuan sekalian. Tapi biasanya habis, tuan-tuan sekalian, dia akan kendur, tuan-tuan sekalian. Itu hakikat dia. Jasad kita daripada bayi, tuan-tuan sekalian, jadi dewasa, akhirnya jadi bayi balik. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, daripada kecil kita naik kereta apa kita panggil yang budak-budak duk sorong tu kan, last sekali bila kita dah tua, kita pun naik balik kereta tu. Cuma berbeza sedikit lah, tuan-tuan sekalian. Kecil-kecil kita pakai pampers, kalau sampai ke tua, akhirnya terlampau tua, pampers balik. Itulah hakikat perjalanan jasad kita berubah-ubah, tuan-tuan sekalian. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, jasad ni yang paling penting sekali. Jasad hanya kenderaan saja. Jasad hanya kenderaan saja. Sebab itu bila driver keluar, jasad akan tersadai, tuan-tuan sekalian. Yang bercakap ni, tuan-tuan sekalian, bukan jasad. Ada orang guna jasad, guna mulut untuk bercakap.
Sebab itu bila driver keluar, mulut duk elok-elok, awak mulut tak boleh bercakap. Sebab mulut hanya kenderaan saja, alat saja. Yang mendengar bukan telinga. Ada orang guna telinga untuk mendengar. Sebab itu bila dia keluar, telinga duk elok-elok. Kenapa tak boleh dengar? Sebab yang mendengar bukan telinga. Kalau baca kitab-kitab lama, dia kata ada pendengar. Pendengar itu siapa? Iaitu driver, tuan-tuan sekalian. Iaitu roh, tuan-tuan. Kan, yang menggerak ni, tuan-tuan tengok yang bergerak ni. Ni bergerak ni, tuan-tuan nampak bergerak, tapi yang menggerakkan bukan tangan. Ada driver yang menggerakkan tangan, tuan-tuan sekalian. Itulah jasad, hanya kenderaan saja. Sebab itu bila roh keluar, maka tersadarlah kenderaan tadi, tuan-tuan sekalian. Sebab itu jangan cakap besar sangat. Apa ni sibuk-sibuk? Kan, kuburkan masing-masing. Kan? Kenapa nak sibuk-sibuk? Tuan-tuan sekalian, orang yang cakap macam ni, bila dia mati kan, suruh dia pergi kubur sendiri. Nak pergi kubur sendiri apa? Driver tak ada. Tinggal kenderaan tersadar. Kita lah kena angkat dia, bawa pergi kubur, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita 8.45 kot. Kan macam mana? Sedap asuh sama. Baik, sikit lagi. Jadi baik, hakikat dia daripada tanah tadi berubah-ubah, hancur musnah, dan yang seterusnya tuan-tuan sekalian, jasad hanya kenderaan pula. Sekarang saya nak tengok roh pula. Ni penting, tuan-tuan dengar baik-baik. Roh. Apa itu roh? Roh, hakikat dia jasad daripada tanah, roh daripada mana? Ni roh, tuan-tuan sekalian. Roh daripada mana? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh daripada urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberi kepada kamu ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Dan yang sedikit itulah yang kita bincang sekarang ni. Dan yang sedikit itu sudah memadai untuk kita kenal siapa diri kita, tuan-tuan sekalian. So ayat yang kedua tentang ruh, hakikat ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku selesai membentuk jasad Nabi Adam, aku hembuskan ke dalam tubuhnya. Allah Taala sebut, aku hembuskan ke dalam tubuhnya daripada ruhku. Tuan-tuan baca terjemahan, tuan-tuan meremang bulu rumah. Ruh Tuhan dihembuskan ke jasad Nabi Adam. Kita berkongsi ruh dengan Tuhan. Siapa yang anggap macam tu, jatuh syirik maksudnya. Tapi Kristian percaya. Kristian percaya kita berkongsi ruh dengan Tuhan. Saya pernah terbaca kata-kata motivasi daripada seorang pastor. Pastor ni father dan cekak dalam bab agama. Dia kata apa? Dia kata, don't look down yourself. You are godly in nature. Jesus is your brother. Jangan pandang rendah diri kamu. Kamu itu bersifat ketuhanan. Nabi Isa abang kamu, maksudnya. Sebab mereka faham begitu maksudnya. Anak tu anak Tuhan. Tapi kita macam tu jatuh syirik. Jadi ulama-ulama mentakwilkan ayat ini. Min ruhi, daripada ruhku. Allah Ta'ala mengaitkan ruh anak Adam dengan dirinya, kerana Allah Ta'ala muliakan ruh anak Adam. Allah Ta'ala suka kepada ruh anak Adam. Jadi bila Allah Ta'ala suka, maka dia mengaitkan ruh itu dengan dirinya. Itu takwilan yang diberikan. Dalam arti kata, ruh daripada alam yang tinggi, jasad daripada alam yang rendah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bagi tahu, tuan-tuan nak tinggi ke nak rendah? Kalau tuan-tuan nak rendah, ikutlah kehendak jasad, insya-Allah akan jadi rendah. Sebab jasad daripada alam yang rendah. Tapi kalau tuan-tuan nak tinggi, ikutlah keseronokan dan kebahagiaan roh. Sebab roh daripada alam yang tinggi. Saya bagi contoh satu je, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok orang gusti kan, wrestling, gusti, tuan-tuan sekalian. Bila gusti ni, dia pakai jasad, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok dia bergaduh dalam kandang macam ayam, pakai selok dalam, tuan-tuan sekalian. Kan? Hari ni kau masuk wad, esok aku masuk wad. Hari ni aku bantai kau, esok kau bantai aku, tuan-tuan sekalian. Macam haiwan. Sebab apa? Pentingkan jasad.
Tuan-tuan tengok pengurus dia, kuih kering, pakai kod, duit semua masuk kat dia. Dia yang set semua perlawanan. Sebab dia pakai roh, dia pakai akal jadi tinggi, pakai jasad jadi rendah. Terpulang kepada kita nak tinggi ataupun nak rendah. Sebab itu hakikat roh dan jasad, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, jasad bila masuk dalam tanah hancur musnah. Roh apa jadi? Roh meneruskan perjalanan ke alam yang satu lagi. Kita berasal daripada alam roh, masuk dalam perut mak kita 9 bulan, singgah sekejap. Akhirnya kita singgah sekejap di dunia, tak tahu lama mana sebelum kita meneruskan perjalanan ke alam barzakh, sebelum berakhir di alam akhirat. Maksudnya roh meneruskan perjalanan ke alam yang satu lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan satu lagi saya nak bagi tahu, roh adalah driver kepada jasad. Roh adalah pemandu kepada jasad. Tuan-tuan tak boleh tengok roh. Macam mana nak tengok roh? Tuan-tuan tengok jasad lah. Sebab kenderaan menggambarkan driver. Tuan-tuan manfaatkan otak kanan. Otak kanan katanya bahagian imajinasi. Gunakan daya imajinasi. Tuan-tuan bayangkan sebuah kereta apa? Kereta Swift apa? Suzuki Swift. Dia naik atas bukit, tuan-tuan sekalian, dia parking atas bukit, tuan-tuan sekalian, elang kereta kan. Bila dia parking je, tayar dia terbelok sedikit. Tuan-tuan nampak ni? Siapa tak nampak? Tuan-tuan bayangkan kereta tu kan naik atas bukit, dia parking, tayar dia terbelok sedikit. Cornet. The tire is little bit cornet, maksudnya terbelok sikit. Cermin hitam. Tuan-tuan tak nampak driver. Tuan-tuan tahu tak driver dia macam mana? Saya tahu. Walaupun saya tak tengok driver dia macam mana, tapi saya tahu dengan melihat kepada kenderaan tu, bila tayar dia cornet macam tu, saya tahu driver dia macam ni lah. Kan? Adakah driver macam ni, tayar corner macam ni? Itu alignment lari. Kan? Jadi kalau tayar dia tercorner, driver dia macam ni. Lepas tu driver dia buat apa? Dia nak parking kan, dia lepas tangan, tarik handbrake, dia keluar. Kenderaan menggambarkan driver. Tuan-tuan ziarah orang mati, tuan-tuan bukalah tengok kenderaan dia. Tuan-tuan tengok kan, kenderaan dia senyum, wajah dia senyum. Nak bagi tahu apa? Waktu driver keluar tadi, driver tengah senyum. Tinggallah kenderaannya dalam keadaan tersenyum. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Dia nak keluar, nak tinggal kenderaan, tersenyum. Kalau tuan-tuan buka-buka pula, ya astagfirullah, ya Allah, janganlah aku mati macam ni, ya Allah, menakutkan. Maksudnya waktu driver keluar tadi, driver dalam keadaan terkejut, tidak bersedia dan sebagainya. Sebab kenderaan menggambarkan pemandu dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ni yang aspek yang paling penting sebelum kita berhenti. Persoalannya, who am I? Siapa aku? Jasadkah ataupun ruh? Tuan-tuan, kalau salah beri jawapan, maka sengsaralah, bukan sekadar di dunia, malah lebih teruk di akhirat kelak. Siapa aku? Jasad ke ataupun ruh? Sebelum saya nak tuan-tuan jawab ni, Imam Ghazali bagi beberapa clue. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, hubungan. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan ruh? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan ruh? Iaitu untuk beribadat kepada Allah, untuk menyembah Allah, kenal Allah, mencari ilmu untuk dekat dengan Allah. Itu tujuan ruh dijadikan. Ustaz, apa pula tujuan jasad diciptakan? Tuan-tuan sekalian, jasad diciptakan untuk berkhidmat untuk ruh. The function of the body is only to serve the ruh, berkhidmat untuk ruh. Tuan-tuan nak semayang, dia melibatkan rukun fi'li. Tanpa jasad, tuan-tuan takkan sampai kepada Allah. Ni tuan-tuan datang ni, tuan-tuan kena bawa jasad. Tuan-tuan tak boleh mai ruh, mai jasad tinggal kat rumah kan? Mat, mana kau ni Mat? Ada ni Ustaz kat tiang ni, tak nampak pun. Yalah Ustaz, saya datang, jasad kat rumah.
Saya panggil van jenazah. Sama mana boleh roh mai jasad tinggal kat rumah. Kan? Tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Jasad itu untuk berkhidmat untuk roh, tuan-tuan sekalian. Tapi kebanyakan kita bukan jasad berkhidmat untuk roh. Apa dia? Hidup dan matiku kerana jasadku, maksudnya. Sepatutnya jasad bantu kita untuk sampai kepada Allah, tapi kita terlupa akan hakikat diri kita. Akhirnya kita menunaikan segala kehendak-kehendak jasa dia. Nak lebih nampak, Imam Ghazali bagi tuan-tuan sekalian ibarat macam unta dengan tuan dia. Unta dengan tuan dia. Orang Arab kan, kenderaan orang Arab unta kan. Tuan unta roh. Tuan unta roh. Jasad unta. Tuan unta roh. Siapa yang dalam masjid ni unta? Maksudnya tuan-tuan faham? Kita bukan unta, kita roh tuan kepada unta. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, unta memang tak suka program-program majlis ilmu ni. Tapi tuan-tuan punya unta bagus yang aman, tak gaduh nak lari keluar. Biasanya unta tak suka ni, dia kalau nak lari keluar, dia nak pergi beli air, tuan-tuan sekalian, dia nak pergi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, lepas orang solat tarawih, orang solat apa? Witir. Ramai orang lari. Orang kita lari. Habis doa je, dia lari keluar. Dia tak solat witir. Dia tak tahu kata witir itu lebih tinggi fadilatnya daripada solat tarawih. Tuan-tuan sekalian, saya tuan-tuan sekalian, bila saya pun nak keluar juga, habis solat tarawih, saya nak keluar. Saya bangun nak keluar. Bila saya nak keluar tu, saya tanya, unta, hang nak pergi mana? Saya tanya tuan, sebab unta nak keluar. Kan kita tuan unta, kita tanya, unta, hang nak pergi mana? Lepas ni kan, kalau unta tuan-tuan nak pergi mana, cuba tuan-tuan tanya. Jangan ikut dan dia. Tanya dia nak pergi mana? Tuan-tuan tahu tak, bila tuan-tuan tanya kan, unta terhenti, tak bergerak. Dia terkejut. Weh, macam mana tuan aku boleh tanya aku? Kan? Sebelum ni tak pernah tanya. Ni Ustaz Latif punya hal. Kan? Bagi tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan tanya kan, saya tahu dia tak jawab. Sebab saya tahu dia nak pergi mana. Dia nak balik tengok TV. Kan? Dia bukan ada kerja pun. Dia nak balik tengok TV. Saya kata, unta, sagi habis solat, kita balik ya. Please lah unta, solat 3 rakaat lagi. Kita yang akhirnya apa berlaku? Unta masuk balik saf. We are the one who control our camel and don't let camel control ourselves. Pastikan kita yang mengawal unta kita dan jangan biarkan unta mengawal kita. Tuan-tuan kalau bawa unta pergi restoran, jaga-jaga, jangan tinggal kat unta. Kalau tinggal kat unta, habis tuan sekalian. Nasi pinggan tambah, ayam 2 ketui ya, tuan sekalian. Lepas tu tuan-tuan makan kan, tak larat nak main masjid. Unta, jom pergi masjid. Unta kata, aku tak larat, aku mengantuk. Unta tidur dengan kita-kita tidur, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sampai satu masa tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata, hai balik, tinggalkan unta kamu. Mana ada orang duduk dengan unta selama-lamanya? Satu hari dia akan tinggalkan jasad dia. Bila kita balik, ya Allah, aku gagal ya Allah, aku menjadi hamba kepada untaku ya Allah. Allah Ta'ala kata, tempat kamu dalam neraka. Allah Ta'ala tanya unta, wahai unta, wahai jasad, bagaimana tuan kamu? Unta kata, tuan aku gagal menguruskan aku dengan baik. Sepatutnya dia bawa aku kepada engkau, tetapi dia membawa aku bermaksiat kepada engkau, jauh daripada engkau. Akhirnya unta menikam kita daripada belakang. But don't blame the animal. Animal is always innocent. Jangan salahkan haiwan. Haiwan tetap tidak bersalah. Kes dibawa ke mahkamah, kes drop, because animal is always innocent. Haiwan selama-lamanya tidak bersalah. Yang bersalah adalah tuan kepada unta, iaitu diri kita. Yang akan merasa sakit adalah diri kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pastikan kita bawa unta kita kepada Allah, dekat dengan Allah, dan jangan sekali-kali kita menjadi hamba kepada unta kita, tuan-tuan sekalian.
Saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya tahu unta-unta ni pun mungkin dah penat dah. Ustaz janganlah ambil kesempatan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.